Kita teruskan 4.2 4.2 ellipse. Ellipse ni dia bentuk dia hampir sama macam circle. Cuma dia bentuk lepis sikit lah macam ni. Dia asalnya bentuk dia adalah bentuk circle. Tapi dia bentuk lepis sikit macam ni. Okey. Kalau kita belajar circle, kalau kita belajar circle, yang perlu kita tahu adalah yang pertama center. Okey, yang pertama center, yang kedua adalah radius. Okey, tetapi untuk ellipse ni kita akan ada beberapa istilah. Center tu memang adalah yang pertama center sebab dia ada unsur-unsur bentuk bulatan. Maka center tu mesti ada lah, center. Kemudian istilah yang kedua, kita akan tentukan vertices. Vertices. Maknanya kalau kita ada bentuk macam ni, ini dia panggil ellipse. Ellipse ada dua bentuk, sama ada yang macam ni ataupun yang tegak ni. So dia ada dua bentuk. Okey. Jadi kita akan tengok bagaimana kita dapatkan vertices ni yang mana. Kalau satu kita panggil fokus, titik fokus dia. Kalau satu kita panggil fokus. Kalau lebih daripada satu kita panggil foci. Foci. Kemudian kita akan lihat major axis. Ini maksud dia major axis dia adalah x-axis. Nanti kita akan tengok. Satu lagi bentuk major axis dia adalah tegak. Ini semua cuma ada dua kemungkinan je, sama ada mengufuk ataupun tegak. Okey. Kemudian yang minor tu yang ni lah. Minor tu adalah yang pendek ni. Ini dia panggil minor axis. Ini pun sama. Okey. So kita ada tiga istilah lah. Center, vertices, foci. Kemudian yang lain-lain itu adalah major and minor axis. So kita lihat bagaimana kita mendapatkan equation dia. Okey, ini bentuk dia. Yang fokus tadi yang ni lah. Okey, saya teruskan. Okey, ellipse ada dua bentuk. Tadi saya dah tunjukkan, ada bentuk horizontal major axis dan vertical major axis. Okey. Ini contoh dia. Okey, yang pertama kita lihat center. Yang pertama center. Center tu mesti yang di tengah lah. Biasanya kita gunakan simbol HK. Kalau untuk circle ada dua simbol untuk center. Sekarang ni kalau ellipse satu je. Center ni mesti guna HK. Kemudian yang vertices tu kita ada major vertices. Major vertices. Major vertices ni maksud dia pada major axis ni yang panjang ni kita ada dua vertex, sama ada yang ke kanan. Biasanya kita gunakan simbol V1 lah biasanya kalau kanan ni. Kalau kiri ni saya gunakan simbol V2. V ni kalau kita gunakan major vertices. Okey. Kemudian kalau minor vertices, okay, minor vertices yang berada pada minor axis. Macam ni lah. So biasanya kita akan labelkan dengan U. So U1, kemudian yang di bawah ni U2. Maksudnya dia ada atas dan bawah daripada center. Kemudian yang ketiga, foci. Kalau satu kita panggil fokus. Foci maksudnya kita ada F1, kita ada F2. Kita kena ingat fokus ni dia mesti berada pada major axis. Dia tak boleh berada pada minor. Mesti berada pada major axis. So jangan silap. Jadi kena ingat major vertices di pasti yang sama kita ada fokus kiri dan kanan. Okey, kita tengok bagaimana cara kita dapatkan semua titik tu. Okey, ini kalau major axis kita dalam bentuk vertical, tegak. Okey. Label dia samalah. Ini label dia sama. Kalau kita nak labelkan major vertices, yang pertama V1 atas. Ni V1. Yang di bawah ni kita labelkan dia sebagai V2. Kalau minor, kita labelkan sebelah kanan ni point ni U1. Sebelah kiri ni kita labelkan U2. Biasa kita labelkan macam tu. Kemudian satu lagi fokus
Fokus dia mesti berada pada major axis. So daripada center ke atas tu F1, ke bawah tu adalah F2. Okey. Jadi kalau kita ringkaskan macam ni lah. Okey, kalau kita ringkaskan dari segi nak labelkan ya. Okey, kalau saya labelkan, kalau major V1, V2 dan fokus kita ada F1, kita ada F2. Kemudian yang minor ni dia cuma ada minor vertices je. V1, U1, U2. Okey. Yang panjang ni kita panggil major axis. Okey. Yang pendek ni kita panggil dia sebagai minor. Minor axis. So itu antara istilah yang kita gunakan dalam elips. Okey. Kemudian bagaimana cara kita dapatkan semua maklumat ni? Okey. Jadi kalau kita dapatkan ni, nanti kamu baca dalam nota ni. Kalau ikutkan memang ada lah formula dia. Okey. Ni nanti kamu tengok. Cuma nanti kalau kita jumpa istilah find the length of the major axis. Ini formula di 2A 2B Nanti kita akan lihat. Okey, untuk elips, kita ada satu bentuk je, standard form je dalam bentuk ni. Kalau kita belajar circle, equation dia adalah, standard form dia adalah x minus h squared plus y minus k all squared equals to r squared. Ini kalau circle. Tapi kalau ellipse, okey, kalau ellipse dia punya equation dia sama macam circle juga. Hampir sama. Cuma setiap kuasa 2 ni dia mesti ada perkan dengan satu constant. A kuasa 2. Kemudian yang ini adalah B kuasa 2. Dan sebelah kanan kita kena pastikan mesti sama dengan 1. Okey. Jadi kalau kita lihat formula dia hampir sama dengan circle. Kalau ellipse, circle ni kita boleh ambil tapi kena ubah size sikit. Dia mesti ada per dengan satu constant A kuasa 2. Kalau y ni kita gunakan B kuasa 2. Sebelah kanan dia bukan R lagi dah. Dia mesti guna 1. Sebelah kanan mesti jadikan 1. Nanti dalam soalan nanti dia akan tanya beberapa maklumat. Soalan yang pertama, find the center. Okey, center. Kemudian vertices. Vertices ni kalau ini ikutkan dalam exam nanti kita cuma jawab, at least mesti jawab V1 dan V2. Itu maksud dia major vertices. Okey. Kemudian kalau nak jawab lebih, U1 dan U2. Okey. Kalau kita jawab yang ni pun dah cukup dah sebenarnya. Tak perlu jawab U1, U2. Kemudian fokus. Ingat fokus. Ini sepatutnya bukan guna fokus, dia guna foci. Fokus sepatutnya guna foci. Foci ni dia ada dua nilai, iaitu F1, F2. Kemudian length of major. Nanti kita akan tengok bagaimana nak dapatkan length of major and minor axis. Okey, kemudian lakaran graf. Okey, kita lihat yang pertama. Soalan A ni yang pertama. Kita diberi equation. Okey, bila kita diberi equation, kalau kita compare daripada standard form tadi, yang A tu mesti berada di bawah X. Jadi kalau kita tengok kat sini, A kuasa 2, macam ni lah, macam ni saya dah labelkan ni. A kuasa 2 tu kita ambil mana yang paling besar. A tu kita ambil mana yang paling besar. A. Tapi gunakan A kuasa 2. Kemudian yang di bawah Y ni kita ambil B kuasa 2. B kuasa 2. Sebab tadi kita punya standard form kita adalah X minus H squared over A squared plus Y minus K all squared over B squared equals to 1. Okay. Jadi yang A ni adalah 25. Lihat nombor yang paling besar. A tu 25. B tu 9. Nak dapatkan C. Nak dapatkan C adalah kita ambil je A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ataupun nombor yang paling besar ni tolak dengan nombor yang kecil ni. Okay. Kemudian kita akan dapat nilai A, B, C. Maksudnya kita akan buat square root dan semua ni. So kita perlukan A, perlukan B, kita perlukan C. Okey, kemudian kita kena ingat kalau nak cari
center kita akan gunakan HK. Kalau kat sini maksud dia, kalau kita compare kat sini, kita punya H kita 0. Okey. Yang ni pun K kita 0. So center kita adalah 0 0. So kita labelkan ni center kita 0 0. Ini center dia. Mesti bermula daripada center. Okey, kemudian kita dapatkan major vertices. Major vertices. Okey, sekarang ni tadi saya dah tunjukkan major vertices dia mesti berada pada major axis. Okey, sekarang ni kenapa graf kita ni mesti macam ni? Jadi kita lihat nilai A tu yang paling besar tu berada di bawah X. Penentuan bentuk dia. Dia ada dua bentuk, sama ada horizontal ataupun vertical. Kita lihat nombor yang paling besar tu berada di mana? Kalau dia berada di bawah X kuasa 2, maka major axis dia adalah yang ni. Okay. Major axis dia adalah X axis. Ini dia panggil major. Okay, major axis. Okay. Maknanya ini bergantung kepada A tu berada di mana? Di bawah X ke di bawah Y? Nombor yang paling besar tu. Nombor yang paling besar. So bentuk dia mesti bentuk horizontal. Kemudian kalau kita labelkan V1, okay, V1 mesti sebelah kanan. Sebelah kanan. V2 ni kita labelkan sebelah kiri daripada center. Daripada center. Okey, kalau kita nak kira V, so ingat kalau nak kira V, kita mesti gunakan constant A. Plus minus constant A. Kalau kita nak kira minor vertices, kita gunakan constant plus minus B. Kalau kita nak cari focus ataupun foci, kita mesti gunakan constant plus minus C. Yang ni kamu kena ingat ni. Kalau major vertices, kita gunakan plus minus A. Yang ni, A ni. Kalau minor vertices, kita gunakan plus minus B. Kalau foci, kita gunakan plus minus C. So ingat tu. Jadi sekarang ni, kalau kita dapatkan koordinat untuk V1 ni, kita lihat daripada center, dia bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kanan. Maka nilai X tu akan berubah. Yang ni, kalau kita bergerak ke kanan, nilai X tu akan berubah. Maksud dia, nilai X tu daripada 0, kita kena tambahkan dengan, kalau major vertices mesti guna A. A tadi adalah 5. So kita akan ambil 0 plus 5. Kemudian Y ni tak berubah. Okay? So V1 kita adalah 5, 0. Okey, kemudian dapatkan V2. Daripada center, dia bergerak ke kiri. Bila gerak ke kiri, kita ambil lah tolak 5. Itu yang saya buat tadi, plus minus. Okay, so yang ni koordinat dia adalah X yang berubah. So saya akan ambil 0 subtract to 5 sebab kita bergerak daripada center ke kiri. Yang Y ni tak berubah. Itu yang kita dapat nilai V2 kita ni adalah negative 5, 0. Okey, kemudian kalau kita nak dapatkan minor vertices. Okey, minor ni kita labelkan atas ni U1, bawah ni U2. Maksud point ni, vertices ni. Okey, sama juga daripada center, dia bergerak ke atas. Ingat, bila kita guna minor, kita mesti guna B. Jadi daripada center bergerak ke atas, Y itu yang berubah. Y yang berubah. Jadi daripada center ni kita ambil 0, kemudian 0 plus B kita tadi adalah 3. Itu yang pertama, kita dapat 0, 3. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang di bawah, kita ambil 0, kemudian tolaklah dengan 3. Ambil nilai B, ambil tolak sebab dia ke bawah. So dapat point yang kedua. Jadi nanti dalam exam, at least kalau nak labelkan, kalau kita nak senaraikan major vertices, yang ini pun dah cukup dah. Tak payah kita labelkan minor vertices. Okey. Kemudian untuk foci. Okey, untuk foci dia mesti berada pada major axis. Ini. Ini F1, yang ini adalah F2. So ingat, kalau kita nak gerakkan fokus ni, kita mesti menggunakan C. Kalau ke kanan tambah C, kalau ke kiri tolak C. Kalau kita lihat yang ke kanan,
dia pada center, dia bergerak ke kanan. Maksud dia y itu akan x akan berubah sebanyak c. C kita 4. So 0 plus 4. Yang y ni tak berubah. Itu yang kita dapat jawapan 40. Kalau yang ke kiri pula, kita akan ambil 0 minus 0 minus 4. Itu yang kita dapat. Fokai itu adalah negatif 40. Okey, setakat ni faham ke? Boleh tak ni? Faham, sir. Faham ya? Okey. Saya teruskan. Kemudian soalan seterusnya. Soalan nak find the length of the major axis. Major axis ni maksud dia yang panjang ni lah. Berapa panjang dia ni? So ingat kalau kita dapatkan panjang dia ni, daripada center pergi ke V1 dia menggunakan A. Jadi kita gunakan formula untuk soalan ni, kita gunakan 2 darab A. So 2 darab 5, 10. Kemudian untuk length of the minor axis, yang ni lah. Ini maksud dia daripada center nak pergi ke minor vertices, kita menggunakan B. So ini kita gunakan 2 darab B. Itu yang kita ambil 2 darab 3. 6. Okey, dan kalau soalan tu suruh lukis, so kita mesti lukis macam ni lah. Okey, kalau kita lukis, labelkan center, labelkan major vertices, labelkan minor vertices, dan kita labelkan focus. Fokai. Okey, nak contoh satu lagi. Contoh lain, contoh soalan B. Okey, ini pun sama juga. Kalau kita comparekan daripada standard form ellipse equation, kita gunakan x minus h squared over a squared plus y minus k all squared over b squared, dan sebelah kanan mesti 1. Okey. Untuk yang di sini, okey, tadi kalau kita ikutkan equation ni, sepatutnya b tu sentiasa di bawah y. Okey, b tu sentiasa di bawah y. Kalau kita nak mudah, kita cari mana nombor yang paling besar. Nombor yang paling besar tu adalah 25. 25. Maka yang ini kita labelkan dia sebagai A. Kita sentiasa gunakan A ni adalah nombor yang sentiasa besar daripada B. Okey. Kalau kita tengok A tu berada di bawah Y, maka bentuk dia mesti, major axis dia mesti Y axis. Sebab nak tahu bentuk ni, bentuk tadi adalah horizontal. Sebab A tu berada di bawah X. Sekarang A tu berada di bawah Y. Maka major axis dia mesti paksi Y. Ini dia panggil major axis. So ingat cara kita tentukan berdasarkan A tu berada di mana. Kalau di bawah Y, maka major axis dia adalah Y. Okey, kalau kita dah tahu major axis tu kat sini, maka kalau nak cari vertex, major vertices, V1 di atas, V2 ni di bawah. V2 ni di bawah. Dan fokus dia mesti guna sini, F1, sini F2. Jangan salah label. Yang minor axis ni kita gunakan sebagai U1. Ini adalah U1. Ini adalah U2. Okay. Dan kita mesti bermula daripada center. Nak dapatkan center, kita compare yang dekat sini. So kita akan dapat center 0, 0. Ini sama. So kita akan buat daripada 0, 0. Okey. Jadi kita kena ingat. Tadi saya suruh hafal kalau major vertices mesti guna constant A. Kalau minor vertices mesti guna constant B. Kalau foci mesti guna C. So ingat ni. Tak kisahlah apa jenis soalan, sentiasa kita ambil major vertices A, minor vertices B, dan foci adalah C. So nak dapatkan ABC ni, kita ambil A yang paling besar 25, A kuasa 2 25, so A dia 5. Dan B adalah yang sebelah ni. Kemudian C itu adalah hasil daripada nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Okay. So kita guna maklumat ni. Kalau dapatkan major vertices daripada center, dia bergerak ke atas. Bila bergerak ke atas, maka Y itu yang berubah. Daripada 0, dia akan bergerak bertambah sebanyak 5. Bertambah sebanyak 5. Maka kita akan dapat 0, 5. Itu yang jawapan dia 0, 5. Yang pertama.
Kemudian daripada center bergerak ke bawah sebanyak 5 unit, maka Y itu akan berubah, dia akan jadi -5. Ya, tu yang dapat tu, 0, -5. Kemudian minor vertices. Minor vertices daripada center bergerak ke kanan. Bila bergerak ke kanan, maka nilai X tu akan berubah. Kita akan, kalau ke kanan ni, tambah sebanyak B. B kita adalah 4. So dapatlah 0 ataupun 40. Kalau bergerak ke kiri, kita ambil -40. Ni jawapan dia. Kemudian kita nak dapatkan foci. Ingat, foci mesti berada pada major axis. Dia mesti menggunakan nilai C. Daripada center bergerak ke atas. Daripada center bergerak ke atas, kita akan dapat Y yang berubah. So 0 dan kita akan tambah 3. Kalau ke bawah ni, kita gunakan 0, -3. Ni yang kita dapat jawapan ni. Okey. Kemudian length of the major axis. Kita ingat tadi, ini adalah formula dia adalah 2 darab A. So 2 darab A. A kita tadi adalah 5. So 2 darab 5, 10. Minor axis kita gunakan sama dengan 2B. Okey tak ni? Boleh faham? Okey, sir. Okey. Kau seorang jawab, yang lain tu apa jadi? Ada ke tak ada yang lain ni? Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok soalan C pula. Soalan C soalan C ni dia punya center dia dah berubah. Kalau kita nak mudah, kita comparekan daripada standard form X minus H squared over, ini saya akan buat Y minus K all squared equals to 1. Okey, yang A ni ikut soalan. Kalau A ni berada di bawah Y, okey, maka saya ambil lah A dekat sini, B kat sini. Maksud dia, kita gunakan konsep A ni sentiasa lebih besar daripada B. Okey, sekarang A ni berada di bawah Y. A ni berada di bawah Y, maka kita punya elips kita mesti major axis dia adalah yang ni. Major axis. Okey, adalah dia paksi Y. Major axis. Okey. Kemudian kita ambil A, yang B tu sebelah dia. Kemudian C tu adalah hasil daripada 16 tolak 4. Kemudian kita akan buat square root. Jadi step yang pertama mesti dapatkan A, B, C. Okey, kemudian kita bermula daripada center. Kita mesti bermula daripada center. Okey, center kita, cara nak dapatkan, kita ambil ni kurungan ni, nampak negatif 2. Tapi bila kita keluarkan, kita baca 2. So ingat tu. Kalau kita nak ambil Y pula, nampak negatif 5. Tapi kalau kita keluarkan, ambil positif 5. So yang pertama adalah center 25. Kemudian kita nak cari major vertices. Ingat, kita mesti labelkan daripada sini. Ini adalah V1, yang bawah ni adalah V2. V2. Fokus dia mesti di sini. F1. Sorry, ini F1. Yang positif ni saya labelkan 1 lah. Yang negatif ni saya labelkan 2. Okey, jadi ingat tadi saya dah pesan kalau nak dapatkan major vertices. Saya tulis kat sini balik. Kalau major vertices mesti guna constant A. Minor mesti guna B. Kalau foci mesti guna C. Jangan terbalik. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan V1. Nak dapatkan V1, maksud dia kita ambil center, kita gerakkan ke atas dengan menggunakan nilai A. A kita 4. Maka Y ni akan bertambah sebanyak 4. Jadi kita akan labelkan dia sebagai 29. 29. Sebab daripada center bergerak ke atas 4 unit. Bacaan dia pada A ni. So 5 tambah 4, 9. Kemudian untuk dapatkan V2, kita gerakkan ke bawah. So Y juga akan berubah. So 5 tolak 4. Itu yang kita dapat 1 tu. So 2, 1. Kemudian kalau katakan kita nak dapatkan fokus. Ingat, fokus mesti guna C. Daripada center bergerak ke atas.
maka Y itu akan berubah. So kita akan labelkan dia sebagai 25 tambah dengan punca 12. Mana datang punca 12 ni? Daripada C ni. Kemudian untuk yang di bawah ni kita akan ambil 2 ni kekal, 5 tolak dengan punca 12. Okey, ini sama ada nak gunakan bentuk penulisan macam ni, ada set ataupun kita boleh gunakan decimal number. Okey, kemudian kita nak dapatkan nilai. Ini pilihan Kalau tak nak tulis pun tak apa ni. Sebab kalau soalan kata find the vertices, so kita hanya boleh nyatakan meja je. Nyatakan meja dah cukup. Okay, tak perlu kita nyatakan minor. Kalau nak, kita gunakan nilai B. Okey, daripada center bergerak ke kanan sebanyak nilai B. Nilai B kita 2. Maka kita akan labelkan ni U1 sama dengan, maka X tu akan berubah. 2 tambah 2, 4. 4. So dapatlah 45. Kalau bergerak ke kiri, maka kita akan ambil 2 tolak 2. Itu yang dapat 0 tu. 0, 5. Okey. Maksud dia kalau kita tengok pergerakan dia. Kalau bergerak kanan kiri, maksud dia X tu berubah. X tu berubah. Kalau bergerak atas bawah, Y itu yang berubah. Y yang berubah. Okey, untuk yang meja ni kita ambil je 2A. Kalau minor 2B, betul je. Kamu apa itu je? 2A, 2B, settle. 2 darab 4, okey, 2 darab 2. Okey, kita tengok yang lain. Okey, kadang-kadang soalan dia beri dalam bentuk general form. Macam contoh 9 lah, general form. Soalan yang sama, find the center, find the vertices, kemudian find the foci of the ellipse. Maksudnya 1, 2, 3. Ada 3 soalan. So daripada general form, kalau nak tukar, kalau kita nak tahu semua ni, center, vertices, foci ni, mesti tukar dalam bentuk standard form. Okay, jadi kita tengok bagaimana cara nak tukar standard form. Kita gunakan community square. Maksud dia, okay, yang pertama kita kumpulkan dulu. Ini kalau saya kumpulkan, kita akan dapat 4x squared minus 16x. Kemudian saya kumpulkan y pula. Y squared minus 10y plus 25 equals to 0. Okay. Sepatutnya daripada sini kita tukar ke sini dulu. Tukar sini dulu. Kemudian bila kita nak buat community square, kita mesti pastikan coefficient of x squared ni mesti 1. Jadi itu yang saya kena factorize tu. Saya kena factorize. Kalau tak, kita tak boleh buat community square. Yang y ni tak ada masalah. Y ni kita boleh kekalkan, tak ada masalah. Okey. Kemudian daripada dua sebutan ni kita gunakan community square. So 4 ni kita factorize. Yang ini so kena ingat balik lah. Cara dia adalah kita ambil coefficient of x divide by 2. So dapat negatif 2. Kurungan besar kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Okey, untuk yang y pula. Okey, untuk yang y. Okey, untuk yang y ni pula mudah je. Kita ambil y, ambil coefficient of y ni divide by 2, so dapat negatif 5. Sama juga kurungan yang besar kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. 5 kuasa 2. Yang 25 tu yang ni. Okey, so kita proses sampai kita dapat di sini. Tadi saya dah pesan ellipse ni sebelah kanan dia mesti 1. Sebelah kanan dia mesti 1. Jadi kalau kita ada 16 dan jadikan 1, semua ni kena bahagi dengan 16. Kalau semua ni bagi 16, so kita akan dapat yang ni. Dia punya idea dia, konsep dia, pastikan sebelah kanan ni mesti bahagi dengan supaya dapat 1. Okey, so dapat 1 ni. Okey, inilah kita punya standard form. Jadi kalau dapatkan center, vertices, foci, maka kita ambil daripada sini. Okey, kita tengok. Okey, so kita akan bermula daripada center. Okey, mana datang center ni? Kita ambil daripada sini. Kurungan ni nampak negatif 2. Tapi bila kita keluarkan, kita akan dapat positif 2. Nampak negatif 5. Bila kita keluarkan, kita akan dapat 5. Okey. Kemudian daripada situ, daripada situ kita akan dapatkan ABC. Okey, kita dapatkan dulu ABC kita. A ni adalah mesti kita ambil daripada nombor yang besar ni. So adalah 16. Okey, bila A ni berada di bawah Y, maka kita punya ellipse mesti berada pada
major axis dia mesti berada pada Y. Maksud dia mesti bentuk vertikal. Jangan salah lukis. Okey. Kemudian B squared ni adalah 4 dan C squared ni dia menggunakan ambil je 16 tolak 4. Okey, so kita akan dapat A itu adalah 4, B itu adalah 2. Yang ni kita hanya tulis positif je. Ni adalah square root of 12 kan. Okey, so kita mulalah jawab soalan. Okey, so ingat kita mula daripada center. Center kita adalah 25. So tadi saya dah pesan kalau nak dapatkan major vertices mesti guna A. Minor mesti guna B. Foci mesti guna C. Okey, kita guna cara tu je. Kalau soalan nak find the vertices, nanti dalam exam kita hanya boleh bagi jawapan ni pun dah cukup dah. Tak payah kita nyatakan nilai U ni. So dalam exam nanti boleh nyatakan major vertices tu adalah yang ni je. Vertices tu V je. Kalau rajin kita boleh teruskan dengan U. Kalau tak ada jawapan U ni pun tak apa. Okey, so kita mulakan daripada center, kita labelkan V1. So V1. V1 ni maksudnya di atas ni. Daripada bawah center ni 2 5 bergerak ke atas. Bila bergerak ke atas, Y itu yang berubah. Y itu yang bertambah sebanyak A. Maka kita labelkan dia sebagai 29. Ingat Y yang bertambah. So labelkanlah sebagai 29. Okey, kemudian satu lagi. Yang ni adalah V2. Okey, V2. Daripada center dia bergerak ke bawah. So kita kena ingat yang bergerak ke bawah tu Y yang berubah. So daripada 5 kita tolakkan dengan 4. 5 tolak 4 dapat 1. So jawapan dia adalah 21. Okey tak ni? Setakat ni ada nak tanya tak? Okey, sir. Boleh Ni contoh. Okey. Okey, kemudian apa lagi kita cari? Okey, yang ini yang saya buat merah ni minor Okey, minor ni kalau nak tulis lah, kalau tak nak tak apa ni. Okey, katakan saya buat lah. Minor ni maksudnya kita akan ambil yang di sini. U1, U2. Ingat U ni dia menggunakan pergerakan B. So bergerak ke kanan. Bila bergerak kanan kiri, X yang berubah. X yang berubah. Maksudnya kita akan ambil 2 tolak 2. So 0, 5. Maksudnya X yang berubah. So kita labelkan lah 0, 5 yang pertama. Kemudian U2. Dia bergerak ke kiri. So 2 tadi mana tadi? Okey, ini sepatutnya 2 bergerak ke kanan. Kalau ke kanan maksudnya kita tambah lah sepatutnya. Ini sepatutnya 4 lah ni. 4 ni 4. Okey, kalau bergerak ke kiri 2 tolak 2 sebab kita menggunakan nilai B. 2 tolak 2 0. So jawapan dia 0, 5. Maksudnya X yang berubah. 0, 5. Yang merah ni kalau kita nak tulis jawapan. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Kalau hanya tulis jawapan ni pun dah dapat markah penuh. Kalau soalan dia find the vertices, boleh tulis jawapan V1 dan V2 je. Okey, kemudian kita teruskan dengan fokus. Kalau satu ni panggil fokus, kalau dua dia panggil foci. Okey, so bila fokus kita mesti gunakan C. Daripada center bergerak ke atas. Bila bergerak ke atas, Y yang berubah. Y yang berubah sebanyak kalau bergerak ke atas tambah C. Sama lebih kurang macam tadi ni. So 5. So saya labelkan 2, 5 punca 12. F2 dia bergerak ke bawah. Kita ubah je lah. 2, 5 tolak. Okey. So itulah kita punya jawapan. Okey, itu untuk contoh yang ke-9. Okey tak ni? 5 tambah 12. Okey. Boleh? Setakat ni ada nak tanya? So center, foci,
Kemudian jawapan Sir, untuk ya, bukan U2 tu sepatutnya -5 ke? negatif 5. Sebab daripada center 25, kita kalau nak cari minor vertices, kita mesti gunakan nilai B. B kita 2. So 2 tolak 2. 2 tolak 2, 0. Ini kalau bergerak ke kanan, 2 tambah 2, 4. Yang Y tak berubah. Okey, untuk soalan B pula. Okey, so untuk soalan B, sama juga untuk yang 2 seperti pertama ni tak ada masalah. Kita dah boleh buat terus common interior square. Tapi kalau untuk yang ini kita kena factorize. Kita kena factorize dulu. Kita kena pastikan Y square ni koefisien dia mesti 1. So kita keluarkan 4. Jadi kita boleh tulis ini untuk yang pertama. Maksudnya daripada ni kita ambil coefficient of X divided by 2, kemudian tolak dengan 1 kuasa 2. Kemudian untuk yang Y ni 4 ni kita keluarkan. So yang ni kita dapat negatif 2 tolak 2 kuasa 2. Okey. Kemudian kita permudahkan ni jumlahkan ni. Ni jumlahkan ni. Jangan lupa darab dengan 4. Lepas tu jumlahkan dengan 8 ni, maka kita akan dapat 25. Dan dalam elips pastikan sebelah kanan mesti 1. Jadi bila jadikan 1, semua bahagi dengan 25. Okey, kemudian kita jangan berhenti kat sini. Kita kena pastikan jangan ada nombor di sebelah kurungan kuasa 2 ni. Jadi apa yang kita buat, 4 ni kita kena turunkan. Jadi mesti tulis macam ni. Jangan biarkan dalam keadaan 4/25. Sebelah kurungan kuasa 2 ni mesti cuma nombor dia 1 je. Okey. Okey, so daripada sini kita dapatkan center kita. Okey, center kita adalah kita mesti bermula daripada center. So center kita adalah negatif 1. Sebab daripada sini positif, keluarkan negatif 1. Yang ini negatif 2. Ni sepatutnya tak ada ni. Okey. So ni kalau keluarkan dapat 2. Itu dia punya center. So labelkan macam ni. C adalah negatif 1, 2. Okey, kemudian kita lihat dia punya A dia. Okey, dia punya A dia berada di bawah X. Maka bila kita lukis elips, kita mesti lukis major axis dia mesti X axis. Jangan terbalik. Mesti bentuk macam ni. Dia tak boleh bentuk tegak. Sebab A tu berada di bawah X. Kita sentiasa gunakan A sentiasa lebih besar pada B. Okey, kemudian kita carilah A. A kita adalah 25. Kemudian ini A kuasa 2 B kita adalah 25/4. Kemudian C kuasa 2. Kita ambil je nombor yang besar ni 25, tolakkan dengan 25/4. Nombor yang besar ni tolak nombor yang kecil. So kalau kita tolakkan, ini A kita 5, senang. Yang ni B pun sama juga, 5/2. Ni sepatutnya pengiraan mesti ada plus minus. Kita tulis jawapan je, B ni kita ambil positif je. So C ni adalah ni nanti kamu check lah ni, 5/3/2. Okey. Kemudian kita dapatkan major vertices. Okey, kita dapatkan major vertices. Okey, ini katakan saya labelkan ni V1, ni V2. Ingat kita punya fokus mesti berada di major axis. So kita ingat major vertices mesti guna A, minor mesti guna B, kemudian fokus atau foci mesti guna C. So jangan terbalik. Jadi kalau kita nak labelkan vertices, katakan soalan find the vertices. Vertices ni sebenarnya kalau nak ikutkan, jawapan kita hanya fokuskan kepada V1, V2 je. Tak payah nak labelkan minor. Tak payah nyatakan minor. Katakan saya buat major vertices. Okey, daripada center bergerak ke kanan, maka X tu berubah sebanyak A kita 5. Maksudnya kita gunalah X yang berubah. Kalau ke kanan tambah 5. So kita akan dapat nanti 1 tambah 5. Dapatlah 4. So 42. So dapatlah jawapan yang pertama 42.
Jawapan yang satu lagi. Daripada center bergerak ke kiri, maka X yang berubah. Ingat X yang berubah. Maka X negatif 1 tolak dengan 5. So dapatlah negatif 6. Negatif 6, 2. Negatif 6, 2. Okey, setakat ni boleh tak? Faham, sir. Faham ya? Okey. Ni nombor yang paling besar. Antara CD dengan CD mana besar? 2 point. Memang betul ya? 5 kan? 5. Okey, betul lah. Kemudian okey, kalau nak kira U, kiralah, tapi gunakan nilai B. Ni U1 kalau nak kira. Kalau ikutkan dalam exam tak perlu U1, U2 ni. Okey, saya teruskan foci. Okey, foci. Ingat ya, foci ni berada di paksi X. Paksi X, major axis. Okey, daripada center bergerak ke kanan sebanyak C. Maka bergerak ke kanan X tu yang berubah. So kita ambillah negatif 1 tambah C tambah 5 punca 3 per 2. Okey, nilai Y dia kekal 2. Satu lagi jawapan. Negatif 1, dia bergerak ke kiri, tolak dengan C per 2, 2. Okey, so macam tu dah. Soalan ni find the center 1. Vertices kita cukup dengan jawapan B1, B2. Kalau rajin boleh tambah dengan U1 dengan U2. Kemudian foci kita boleh ambil jawapan ni. Okey, so ingat bila bergerak kanan kiri, maka X tu yang berubah. X yang berubah. Kemudian apa lagi? Tu je. Hence sketch the graph. So inilah graf dia. Okey, soalan yang ke-10. Okey, determine the equation. Maksud dia kita dapatkan equation. Dia beri maklumat. Center 1, 3. Vertex. Vertex ni 1 dah. Okey. Maka kita kena buat lakaran dulu. Center 1, 3. Okey, katakan saya buat lakaran center 1, 3. 1, 3. Kalau ikutkan kita tak tahu lagi ni. Kita tak tahu sama ada major axis dia X axis ataupun Y axis. Tak tahu lagi. Kita labelkan maklumat dulu. Vertex. Vertex ni dia merujuk kepada major vertices. Kita tengok 5, 3. Okey, 5, 3 maksud dia yang berubah, vertex ni berubah daripada center. Yang berubah adalah X. Yang berubah adalah X. Maka memang sahlah kita punya elips kita adalah bentuk horizontal. Sebab vertex dia 5, 3. Maksud dia daripada center, vertex tu dia bergerak ke kanan. Kalau vertex tu bergerak ke kanan, maksud dia major axis dia adalah X. Okey. Kemudian fokus. Kalau kita nak sahkan lagi, fokus kita berada pada 3, 3. Maksud dia kalau 3, 3. 3, 3 maksud dia kat sinilah ni. Lebih kurang ni. Ini adalah F1. 3, 3. Jadi bila kita ada dua maklumat ni, maka memang salah ini adalah bentuk elips, bentuk horizontal. Okey. So kalau macam tu kita dah boleh tulis dalam bentuk general form. Okey, center. So saya boleh terus gunakan X minus 1 squared. Sebab center kita dah ada. Tambah dengan Y minus 3. Ni semua saya ambil daripada sini. Okey, kemudian disebabkan meja kita ni berada pada paksi X, maka A tu mesti berada di sini. A tu mesti berada di sini. Nak tahu A tu berapa? Tengok. Daripada sini dia bergerak ke kanan. 1 bergerak ke kanan. Okey, 5. 1 pergi ke 5. Maksud dia bertambah sebanyak 4. 4 tu adalah A. Okey, 4 tu adalah A. So 4 kuasa 2. A. Okey, kemudian kita punya B tak tahu. B ni tak tahu dan mesti sama dengan 1. Okey, jadi sekarang ni kita kena kira sikit. Okey, sekarang ni kita ada maklumat A ni adalah 4. B ni tak tahu. Okey, kemudian
C ni kita tengok daripada center dia bergerak ke kanan, daripada 1 bergerak ke kanan dapat nilai 3, maka C tu adalah 2 sebab dia 2 unit, 1 tambah 2. So C tu 2. Jadi nak dapatkan B ni kita gunalah formula. Kalau ikutkan formula kita, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey. So kita gunakan C kuasa 2 4, A kuasa 2 tu adalah 16 tolak B kuasa 2. So daripada sini B kuasa 2 tu adalah 16 tolak 4. 12 lah. Berapa? 16 tolak 4? 12. Okey, betul. Maka B tu adalah 12. Okey. Jadi kita punya persamaan kita adalah yang ni lah. Okay, jadi kita boleh tulis jawapan kita. So jawapan akhir kita adalah, saya tulis kat sini jawapan akhir dia. So X tolak 1 kuasa 2 per 16, kemudian tambah dengan Y tolak 3 kuasa 2 per 12 sama dengan 1. So inilah kita punya jawapan. Ingat elips ni ada 2 Satu bentuk horizontal macam ni, satu lagi bentuk vertical. Nak tahu bentuk horizontal ke vertical, lihat dia punya nombor yang besar ni berada di mana. Kalau berada di bawah X, maka kita punya bentuk elips kita mesti bentuk horizontal. Maksudnya major axis dia adalah X. Okay? Kalau katakan nilai yang besar tu berada di Y, baru kita lukis vertical ellipse. Okay? So kena ingat ABC kita tu adalah, kalau V tu rujuk kepada nilai A, minor tu rujuk kepada B, dan foci tu merujuk kepada nilai C. Okay? C tu formula dia adalah yang ni. Okay? Okay, kita lihat soalan B pula. Kita diberi vertices at -3, -2 and -3 and 6. Kemudian kita ada maklumat fokus. Ingat ni, kalau fokus maksudnya kita ada 1 je point. Kalau foci maksudnya kita ada 2 point. Okey. Jadi yang pertama kita kena gunakan maklumat ni, kita lakarkan sebab kita kena tentukan major axis dulu. So point yang pertama, vertex yang pertama adalah -3, 6. Kemudian vertex yang kedua adalah -3 and -2. Okey. So daripada sini, bila kita labelkan V1 dan V2 ni, kita dapati bahawa major axis dia adalah Y axis. Okey. So bentuk ni yang akan menentukan kita punya ellipse sama ada bentuk vertical ataupun bentuk horizontal. So kita akan nampak major axis kita adalah paksi Y. Okey, jadi kita punya formula, kita boleh ramalkan kita punya formula X minus H squared over plus Y minus K whole squared over, yang AB ni kita tentukan kemudian samakan dengan 1. Okey, sekarang ni kita perlu dapatkan nilai A dan nilai B. Okey, so kalau kita gunakan midpoint daripada dua titik ni, kalau kita gunakan midpoint, so center kita adalah -3 sebab yang berubah adalah Y. Okey, kalau dia bergerak ke atas atau bawah, yang berubah tu adalah Y. Okey. Jadi kalau kita dapatkan point dia, center ni, so kita ambil 6 dengan -2, panjang dia adalah 8. So kita bagi 2, 4. Maksud dia 6 tolak 4 adalah 2. Okey. Maksudnya daripada sini kita dapat bacaan dia. Okey, bacaan daripada vertex sampai ke center ni adalah 4. Maksud dia 4 tu adalah di bawah Y. 4 kuasa 2. Okey. 4 kuasa 2. So ambil 4 kuasa 2. Kemudian daripada fokus kita adalah -3, -3, 4. So daripada sini kita dapati bahawa ni jarak dia adalah sebanyak daripada 2 dia pergi ke 4, maksud dia 2 unit. 2 unit ini sebabkan ini adalah fokus, maka 2 ni adalah C. Okey.
2 tu adalah C. So kita akan dapat maklumat A adalah 4, kemudian sama dengan 2. So kita gunakan maklumat ni, kita dapatkan nilai B dia. Okey. B adalah B kuasa 2 adalah 4 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. So kita akan dapat 16 tolak 4, kita akan dapat 12. So B kuasa 2 tu adalah 12. Okay. Jadi equation kita adalah, kita boleh tulis jawapan kita adalah X minus, center kita dah ada. Center kita adalah tolak 3. So masukkan dalam kurungan, kita ambil tambah 3 kuasa 2. Kemudian untuk Y pula, kita tulis Y tolak 2 sebab center kita adalah 2. So masukkan dalam equation, kita ambil tolak 2. Kemudian kita kena perkan dengan, disebabkan major axis kita adalah Y axis, maka nilai A tadi mesti berada di bawah Y kuasa 2. So yang B ni adalah 12. Okay, dan pastikan mesti samakan dengan 1. So itulah kita punya equation kita. Okay, soalan C. Jadi kalau kita nak dapatkan equation, kita gunakan maklumat ni, kita kena lakarkan dulu. Okay, sekarang ni kalau kita ikutkan soalan ni, kita punya, dia beri fokus fokus F1 dan fokus F2. Okay, cuba kita labelkan. Okay, kalau kita labelkan, yang kita nampak yang berubah adalah X. X negatif 2 dan X satu lagi 4. So kita boleh labelkan X negatif 2. So katakan fokus yang pertama. Ini adalah fokus yang pertama. Saya labelkan negatif 2, 3. Fokus yang kedua adalah sebelah kanan. Okey, berdasarkan yang ni, maksud dia, kita punya major axis kita adalah dipaksi X. So nanti A tu mesti berada di bawah X. Dan kalau kita lukis mesti bentuk horizontal. Okey. Kemudian length of measure. Okey, ingat length of measure ni dia menggunakan formula 2A sama dengan 10. Maksud dia A kita ni adalah 5. A kita adalah 5. Okey, jadi kalau kita dapatkan nilai C ni, kita kena ambil midpoint dia. Untuk dapatkan center ni, kita gunakan midpoint. Okey, cuba kita kira midpoint kita. Negatif 2 sampai 4 ni adalah 6 unit. So bagi 2, 3 unit. So kalau 4 tolak 3, maka kita akan dapat point dia 1, 3. Okay. Jadi penentuan ABC ni mesti berdasarkan daripada center. Okay. So daripada sini kita dapat maklumat yang pertama A itu 5. Kemudian C itu adalah daripada 1 pergi ke 4. Maksudnya C itu adalah 3. Okay, sama juga kalau kita dapatkan nilai B kuasa 2, kita ambil nilai A 5 kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. So 25 tolak 9. 25 tolak 9 kita akan dapat 16. Okay, 25 tolak 9 dapat 16. Okay, so daripada sini kita dapat nilai B kuasa 2. So kita dah boleh tulis X, okay, kita punya center kita adalah 1, 3. Jadi kita lihat negatif 1 kuasa 2. Kemudian Y kita adalah negatif 3 kuasa 2. Sebab center kita 3, positif 3. Tapi bila kita masukkan dalam equation, mesti ambil negatif 3. Kemudian disebabkan kita punya ellipse ni, major axis kita adalah X axis, maka pastikan A tu mesti berada di bawah X. A kita adalah 5. Tapi dalam formula mesti guna 5 kuasa 2. Untuk yang di bawah Y ni kita mesti ambil 16. Ini tak perlulah kita kuasa 2 sebab ini nilai B kuasa 2. Dan mesti samakan dengan 1. Okey, seterusnya adalah 10D. 10D. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan equation of the ellipse, yang pertama kita mesti tentukan major axis tu di mana. Major axis tu di mana. Okey. Jadi yang pertama kita kena lukis dulu. Berdasarkan poin yang ada, yang pertama adalah kita punya center kita adalah negatif 1, negatif 2.
Okay, kemudian fokus kita adalah negatif 1,5. Maksud dia mesti ke atas daripada center. So ke atas. So kita gunakan fokus kita adalah ini fokus kita, koordinat dia negatif 1,5 ke atas. So kalau kita ikut maklumat ni, maksud dia kita punya major axis kita mesti y axis. Okay, sebab fokus kita berada pada paksi Y. Okey, kemudian kita tengok maklumat seterusnya, passing through the point 3, -2. Okey, kalau kita lihat kat sini 3, -2 maksud dia punya Y dia sama. Okey, 3, -2 maksud dia berada di sini ni. Okey, jadi point yang berikutnya berada ke kanan daripada center. So ini adalah 3, -2. 3, -2. Okey. So daripada sini kita dah boleh dapatkan maklumat. Okey, maklumat B sebab ini dipanggil minor vertices. Okey. So daripada -1 sampai ke 3. -1 sampai 3 maka dia menggunakan 4 unit. So 4 unit tu adalah B. Okey, jadi kita dapat yang pertama B itu adalah 4. Kemudian maklumat tadi kalau kita refer pada fokus dan center ni, -2 berganjak ke atas, maka dia bergerak sebanyak 7 unit. Okey. Jadi tugas kita kena dapatkan nilai A dia. Okey. So nilai A kalau kita nak gunakan formula C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini formula yang asal. Sekarang kita dapatkan A kuasa 2. Okey, A kuasa 2. So kita boleh ambil nilai C ni. C ni adalah 7 kuasa 2 49. Tolak dengan nilai B. B adalah 16. Sebab 4 kuasa 2. So kalau kita tolakkan ni, kita boleh ambil 49 tolak 16. So kita akan dapat 33. Okey. Jadi kita dah boleh tulis equation of the ellipse. Okey. Jadi kita akan tulis kalau berdasarkan center kita -1, -2, so kita boleh tulis x tambah 1. Kemudian kita boleh tulis y tambah 2. Okey, equals to 1. Okey, kemudian kita tengok major axis kita adalah y axis. Maka nilai A tu mesti berada pada y. So perkan dengan 33. Okey, so yang B tu letak di bawah x. Di bawah x. X tu adalah B. So ini adalah bukan 4, kita ambil 16. Maka inilah kita punya jawapan.